Kedatangan Islam ke Asia Tenggara adalah merupakan rentetan daripada hubungan tradisi yang telah wujud antara Asia Tenggara dengan tanah Arab, China dan India, terutamanya melalui kegiatan perdagangan. Baiklah Cik Siri, selalu diperkatakan tentang 3 teori kedatangan Islam di Melaka. Boleh Cik Siri jelaskan? Ya, para sarjana, para ahli sejarah berpendapat bahawa Islam datang ke Melaka ini ataupun ke Asia Tenggara ataupun Nusantara ini melalui 3 cara ataupun 3 jalan. Ya. Dan ketiga-tiga ini terangkum dalam teori-teori tertentu. Teori tertentu ini pula dipelopori oleh sarjana-sarjana yang tertentu juga. Terdapat 3 teori tadi, ialah satunya Islam datang ke Asia Tenggara melalui tanah Arab, langsung dari Arab. Secara mudah langsung daripada tanah kelahiran keputeraan Rasulullah, dari Arab Saudi. Keduanya, teori mengatakan dari China. Ini juga mempunyai kekuatannya tersendiri. Dan teori yang ketiga ialah teori mengatakan bahawa Asia Tenggara ini, khususnya termasuk Melaka, menerima Islam melalui India apabila orang-orang Arab berdagang di India, khususnya di Gujarat. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari tanah Arab telah dikemukakan oleh John Crawfurd dan disokong oleh Profesor Syed Najib Alatas. Sarjana tempatan kita sendiri iaitu Syed Najib Alatas, seorang pengkaji tentang sejarah Islam dan sejarah tamadun Islam. Ini John Crawfurd dan Syed Najib. Mereka berpendapat bahawa Islam itu datangnya langsung daripada tanah Arab ke Asia Tenggara dan ke Melaka. Dan perkara ini dapat dipertahankan apabila Islam pertama di Asia Tenggara ini mengikut catatan Aceh. Sultan yang pertama memeluk Islam itu ialah Sultan Perlak. Pada tahun 800 Masehi, apabila iaitu sekitar 175 Hijrah. John Crawfurd menggunakan bukti catatan Cina yang mengatakan orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan dan pertempatan di Canton dan Amur sejak tahun 300 Masihi. Pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandaria di Mesir hingga ke China. Dan turut menyebar Islam ke Perlak. Sehingga Sultan Perlak, Raja Perlak memeluk Islam. Dan juga begitu juga di Samudra Pasai. Sehingga Raja Samudra Pasai Merah Sulu ataupun Merah Siluhan memeluk Islam. Bergelar Sultan Malikus Salah. Dan Raja Perlak bergelar Sultan Alaidin, Sultan Magdum Alaidin Abdul Malik Muhammad Shah, Daulat Johan Daulat pertama, memeluk Islam. Dan mereka telah mengikhtiarkan bandar Perlak itu sebagai bandar Al-Khalifah, sebagai bandar Islam. Walaupun bandar ini kemudiannya telah dihancurkan oleh Perang Aru dan juga Aceh kemudiannya, tetapi ini merupakan nakoda Khalifah ini datangnya daripada Asia Barat, bukan dari India. Ini dinyatakan. Kemudian terdapat nesan-nesan Malikus Salah, nesan Sultan Mansur. Batu Aceh adalah sama huruf hadnya dengan huruf-huruf yang berada di tanah Arab. Untuk sampai ke China, pedagang Arab telah singgah di pelabuhan utama di Asia Tenggara, terutamanya di Selat Melaka, kerana kedudukannya di tengah-tengah laluan perdagangan dan menjadi tempat menunggu perubahan angin monsun. Bukti lain ialah wujud persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di semenanjung tanah Arab. Apabila sebutan-sebutan
orang-orang di Melaka sendiri sebutan Arab. Dan apabila catatan sejarah Melayu juga mengatakan bahawa para qadi mengajar ilmu agama sebutan Arab dan mereka lah datang dari Arab, bukan dari India. Ini teori yang mengukuhkan bahawa agama Islam itu datang ke Asia Tenggara, ke Nusantara, bahkan kemudiannya ke Melaka adalah langsung dari Asia Barat, khususnya daripada Arab Saudi ataupun tanah Arab. Di sini tanah Arab yang saya maksudkan ialah termasuk Parsi, Yaman. Hari ini negara-negara moden, negara bangsa moden, Parsi, Iran, Yaman, Iraq. Tapi dahulunya itu adalah tanah Arab. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui China dikemukakan oleh Emmanuel Gadinho Iwedia dan disokong oleh SQ Fatimi. Mereka ada hujah yang menarik. Hujah mereka ialah bahawa Islam apabila zaman Rasulullah telah mengutuskan 4 sahabat baginda untuk menyebar Islam ke negeri China. Dan saya telah bernasib baik sudah mengunjungi 2 daripada pusara sahabat baginda di negara China, di Guangzhou. Saya telah diberi peluang dan dibawa ke sana. Dan apabila sahabat baginda ini telah menyebar Islam di tepi pantai dan juga ke dalam. Ke dalam itu orang-orang Uyghur. Bahkan kalau Taufik mau tahu, Laksmana Cengho itu seorang Islam asal. Bukan kata bukan kata dia datang ke semari, dia memeluk Islam di sini. Tidak. Dia Islam asal dari tanah besar China. Menurut Emmanuel, Hanfo atau Canton telah menjadi pusat perdagangan terkenal di kalangan peniaga Arab yang beragama Islam, menyebabkan Islam berkembang di kalangan mereka. Dan para sahabat Nabi ini hidup di kawasan tepi pantai pelabuhan, iaitu pelabuhan Canton hari ini, iaitu pelabuhan Canton ataupun Guangdong dalam provinsi Guangdong hari ini, dan juga kawasan Xiamen. Dan sahabat baginda inilah salah seorangnya Sa'ad Abdul As telah menyebar Islam kepada pedagang-pedagang supaya bawa ke timur dan bawanya sampai ke kawasan Indrapura. Taufik tahu Indrapura itu di mana? Indrapura itu bukan di Pahang, tetapi di Indochina sekarang. Kerajaan Melayu Campa. Terletaknya Indrapura, Wijaya, Singapura, Kautara, Padurangga. Ini dia. Jadi di sini tersebarnya Islam dan terdapat masjid-masjid yang sama bentuknya dalam negeri China. Bentuknya di Guangzhou sekarang ini. Yang saya sendiri telah menyaksikannya. Dan mereka ni pula, orang-orang Indo-China ni pula, berdagang dengan Jawa, berdagang dengan Kelantan, berdagang dengan kawasan pantai timur dan juga kawasan Melaka sendiri. Jadi itu sebabnya Masjid Kampung Laut yang didirikan oleh orang-orang Cham yang Islam di Padurangga adalah sama dengan Masjid Padurangga. Betulnya. Dan sama dengan Masjid Gresik di Jawa Tengah. Di sini teori mengatakan bahawa Islam juga datang daripada negeri China. Apabila peniaga Cina Islam ini berdagang di Asia Tenggara, mereka telah menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Dan apabila ditemuikan sejenis satu keping wang emas, Al-Julusi, Kelantan, sebelahnya ditulis Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil adalah tawakal. Raja dinasti Abbasiyah Al-Mutawakkil tidak sama waktunya dengan wang itu yang bertarikh sekitar 500 Hijrah. Jadi ini menunjukkan bahawa Kelantan sudah Islam dari pantai timur, dari negeri China. Kemudian pula terjumpanya batu bersorak. Taufik tahu kan batu bersorak Terengganu. Sekarang ni menjadi memory of the world. Satu memory of the world, satu catatan dunia. Batu bersorak ni terjumpa di Sungai Buloh, di Hulu Terengganu. Mulanya jadi batu alas kaki.
Lepas tu bila penjual Arab ni Said penjual kain ni ternampak, maka dilihat ada huruf dan dibersihkan dan dibawa balik. Air ini dikaci. Kemudian baru diketahui bahawa ini ialah batu bersurat yang mendaulatkan undang-undang Islam di benua Terengganu. Benua Terengganu itu luar besar lah. Dan batu itu mengikut Profesor Najib bertarikh pada tahun 1303 Masehi. Teori ini diperkukuhkan dengan bukti penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang. Batu bersurat ini mengandungi catatan tentang kewajipan menjalankan hukum syarak. Bukti yang dibuat oleh SQ Fatimi pula ialah berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Kenton dan Amur ke Asia Tenggara pada sekitar tahun 876 Masihi. Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui India dikemukakan oleh Snook Harunje. Pelopor teori ini ialah seorang voluntaris barat yang pernah hidup di Mekah, menyamar hidup di Mekah untuk melihat kekuatan orang Aceh dan bagaimana untuk cara-cara untuk menakluki ataupun menguasai orang-orang Islam Aceh. Nama beliau ialah Snook Harunje. Semua orang tahu Snook. Dia mengatakan bahawa Islam datang daripada India, khususnya Gujarat. Seperti mana yang saya bagi tahu Taufik hari itu, Gujarat adalah pusat kerajaan Islam sampai hari ini, Gujarati. Dan dari Gujarat ini terdapat pedagang-pedagang Arab, terdapat golongan peniaga, golongan peminjam wang, golongan mereka yang terlibat dengan perusahaan, perdagangan dan perkapalan yang sangat luas. Dan mereka juga terdiri pada orang-orang Islam yang kuat beribadat. Jadi tidak heran kalau orang Gujarat ini datang ke Melaka dan mereka berkongsi di kampung-kampung Gujarat di sini. Kita adakan sampai hari ini pun kampung Chettiar. Kan, walaupun Chettiar itu bukan Islam, tetapi ada kampung Keling. Mengikut pendapat Snook Harunje, hubungan perdagangan yang telah lama wujud antara India dengan Asia Tenggara membolehkan pedagang India Islam menyebarkan Islam ke rantau ini. Jadi apakah pengajaran daripada kedatangan Islam di Melaka ini? Kalau kita lihat, pertama sekali yang kita harus ketahui ialah tentang kegigihan. Kegigihan para ulama, para pendakwah Islam itu sendiri. Yang nampaknya mereka ini menyebar Islam dengan tulus ikhlas dan dengan hati yang tekad, tawakal dan reda. Secara umumnya, terdapat 3 teori atau pendapat tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara, iaitu Islam dibawa dari tanah Arab, China dan India. Kesimpulannya, tidak ada jawapan yang tepat bagi memastikan siapakah yang menyebarkan Islam di Nusantara, kerana tiada bukti sahih yang ditemui bagi memastikan tarikh kedatangan mereka dan golongan manakah yang terlebih dahulu menyebarkan Islam. Walau bagaimanapun, dengan berpandukan beberapa penemuan, ahli-ahli sejarawan berpendapat golongan pedagang memainkan peranan yang sangat penting, manakala penduduk di sekitar pelabuhan adalah antara yang paling awal memeluk Islam.